Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Cik Azan selaku wakil daripada travel Amani, muslimin muslimat, insya-Allah akan menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lagi ada kuasa masjid. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita berpeluang untuk bersama-sama berkumpul di dalam dewan yang begitu indah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan ditempatkan kita di kalangan hamba-hamba yang beriman, insya-Allah. Jadi sebelum kita memasuki rukun haji, kita akan gabung rukun haji. 6 rukun haji itu kita akan selesaikan. Jadi biasanya kalau kita berhaji, sebab saya buat penceramah tentang haji dan Amani dia bagi 2 slot. Dia pun banyak buatlah slot pada saya, tapi saya kata saya hanya mampu ambil hari ini sahaja. Sebab waktu lain memang saya terlibat dengan tabung haji. Itu pun hari ini pun saya terlibat dengan tabung haji. Tapi oleh kerana semalam saya ada program yang Mara di HQ Mara, jadi saya daripada Terengganu. Jadi saya dah sekarang ni berpindah ke Terengganu. Kalau sebelum ni tiap tahun saya bagi kursus haji dekat sini je, dekat Kuala Lumpur. Last sekali tahun lepas saya bagi kursus di 3 tempat dengan tabung haji. Masjid Al-Muttaqin, Masjid Al-Muttaqin, Taman Malawati, nama Wangsa Malawati, Masjid Penjara Kajak, kemudian Masjid Datuk Hussein di Ceras. 3 tempat saya bagi ceramah. Jadi kalau hari Ahad Masjid Taman Taman Malawati lah. Kalau hari Sabtu saya gili-gili di antara 2 masjid. Jadi pada tahun ni saya dah berpindah ke Terengganu. Jadi biasanya hari Sabtu saya akan bagi kursus di Masjid Abu Haji. Jadi kebetulannya semalam saya datang ke KL sebab ada program saya lah. Jadi saya kosongkan dekat sana, saya lepas kat sana. Kebetulannya Ustaz Ahmad, Ustaz Wan minta saya handle untuk program pada pagi ini dan untuk beberapa slot yang akan datang. Saya kata untuk akan datang tak boleh lah sebab hari Sabtu. Dan kalau hari Ahad tu mungkin saya boleh datang sebab saya pun ada program yang lain dekat sini hari Ahad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sebelum kita memulakan program kita, sebenarnya kalau tabung haji dia asingkan. Dia rukun haji itu kita akan buat 2 slot yang berasing. Tapi macam mana kita nak gabungkan sekali ni, terpaksa kena speak lah tuan-tuan. Betul lah. Jadi kalau tak faham tuan-tuan kena tanya lah. Dan saya juga ada buat buku saya. Selain daripada nota tabung haji, saya ni dah mengajar 20 tahun kursus haji. Dan tahun lepas pun saya bertugas. Tapi saya bertugas dengan travel Gemilang Travel dengan tempat Gemilang Travel, hotel dia dekat Bukit Tower tu lah, paling dekat sekali. Tapi mahal sikit lah, package mahal sikit lah. Jadi saya ada buat buku tu. Buku saya ni tuan-tuan saya gabungkan beberapa ni lah, tapi tidak lagi daripada tabung haji sebenarnya. Tapi berminat boleh dapatkan. InsyaAllah kita tadabbur dulu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa liyaqdu tafasahu wal yufu nuzurahu wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka membersihkan diri dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah, yakni Kaabah yang tua sejarah. Baitullah il-Atiq, Baitul Atiq maksudnya Kaabah yang tua sejarahnya. Jadi berdasarkan ayat ini menggambarkan manusia perlu menghilangkan kekotoran di badan, kemudian menyempurnakan nazar, barulah mereka boleh buat ibadat, yakni tawaf. Yang kedua, secara tersirat manusia melakukan perkara-perkara sunnah yang dilakukan
sebelum berniat ihram. Antara benda yang sunatnya adalah tadilah tutup aurat, ambil wudu, niat, itu semua tu. Dan sebelum dia melakukan manasikul haji, tawaf dizahirkan kerana dia adalah rukun haji yang mempunyai syarat yang banyak untuk dipatuhi. Jadi ayat tadi adalah membincangkan salah satu daripada rukun tawaf. Jadi kita nak ringkaskan tuan-tuan. Ini pengalaman saya khusus haji. Setakat gambar yang sempat saya ambil, yang saya simpan. Saya pernah melatih belajar sekolah ni. Masa tu saya bekerja di Pensyarah Mara dekat Peru. Dijemput di sekolah punya Datuk Ahmad di Lenggong. Dan saya beberapa kali bertugas di Tanah Suci Mekah. Saya pernah bertugas di Hospital Jemaah Haji Mekah. Jadi bertugas di Tanah Suci Mekah ni paling mencabar sekali adalah di hospital. Saya cerita sikit lagi tuan-tuan. Jadi kenapa tuan-tuan ibadah di hospital ni dia tidak sama seperti mana cabaran kita bertugas di tempat lain. Sebab saya bertugas dengan travel, saya bertugas dengan tamu haji, saya bertugas dengan hospital tamu haji. Hospital tamu haji ni paling mencabar. Sebab yang pertama, kita nak jaga pesakit dan yang nak bagi kebajikan kepada mereka. Yang kedua, kita nak sempurnakan ibadat mereka yang ibadat yang sakit. Mereka datang umur 60 tahun dan bila masuk di hospital memang sakit lah. Biasanya yang sakit tadi memang umur 60 tahun kan, lagi muda-muda 40 tahun, 50 tahun perawan. Jadi bayangkan tuan-tuan, macam mana kita nak jaga kebajikan mereka, sama kita nak jaga dia punya ibadat mereka. Kita tahu lah orang Malaysia ni 80% memang tak semayang tuan-tuan. Pergi ke Mekah pun tuan-tuan tak semayang. Atas kapal terbang balik Mekah pun tak semayang. Orang Malaysia kita ni padahal baru balik Mekah. Dia ingat ke bila dah sakit tu satu rokok tak payah semayang. Kan aku sakit, Pakcik, saya tengok Pakcik ni dah 2 minggu di hospital. Kenapa Pakcik tak semayang? Kami dah ajar ada cara semayang. Takkan Tuhan tak tahu aku sakit? Dia boleh jawab macam tu tuan-tuan dekat Mekah. Bayangkan kita berhadapan dengan situasi pesakit yang seperti ini. Takkan Tuhan tak faham aku sakit? Dan kan aku sakit, kena sembahyang lagi, kena buat ibadat haji lagi. Inilah cabaran-cabaran. Cabaran yang kedua tuan-tuan, saya pula tuan-tuan jaga bahagian, ada tak gambar? Saya tak tahu dah bahagian apa. Bahagian sekretari tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tu bahagian sekretari ni hanya orang gila je, orang sakit mental je. Memang ada. Tapi lebih daripada orang tua. Orang tua. Yang ni hilang ingatan. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang ada saka, ada hantu. Dia tak tahu dia ada hantu, dia ada saka. Sampai dekat sana jadi panah. Muncullah saya ni adalah hidup silat-silat sikit sebab cepat belajar dengan Harudin tuan-tuan. Letih sampai kat sana tuan-tuan. Tak boleh nak tidur atau regal kita. Nurse-nurse Ustaz, tolong Ustaz, saya tak sanggup dah masuk dalam bilik pesakit tersebut. Saya tengok benda tu tergantung atas hati dia. Kita nak selesaikan, nak halau keluar tu tuan-tuan. Kok duduk dalam sel, tak payah cerita lah. Sampai dekat sana dicocok 24 jam. Macam mana nak buat ibadat? Duduk dalam sel. Memang kita sediakan tuan-tuan sel penjara kepada orang yang jadi sakit jiwa dan juga yang jadi ambil datuk. Ada yang bawa datuk, ada macam-macam tuan-tuan. Ini di antara bentuk-bentuk cabaran. Kadang-kadang mereka dah tahu bahawa mereka ada saka, mereka tahu mereka belajar benda-benda yang syirik, tapi mereka tak bertaubat. Bila sampai dekat sana tak betul tuan-tuan. Jadi tak betul. Jadi itulah cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi tuan-tuan kepada mereka yang pergi menunaikan ibadat haji dekat Mekah. Jadi ini di antara sedikit gambar-gambar lah semasa saya bertugas dekat sana. Ini anak murid saya mengajar pensyarah Mara. Dia ni belajar MRSCN. Dulu saya tarik telinga, tengok-tengok kerja sekali dengan saya. Saya baik dah tarik telinga saya. Dia jadi doktor. Masya Allah tuan-tuan. Jadi begitulah, kadang-kadang kita duduk di atas, kadang-kadang kita duduk di bawah. Semasa kita duduk di atas tu, janganlah kita memandang hina kepada orang yang duduk di bawah. Suatu hari nanti bila kita sampai okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita akan sambung dengan zikir-zikir dengan doa insya-Allah. Ini di antara doa-doa dan zikir-zikir lah.
Terlebih dahulu mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya saya kalau bawa jemaah tahbah saya berzikir, lepas asar kita baca maksudah bersama dengan jemaah, dan kita membiasakan mereka dengan zikir-zikir dengan selawat. Mari sama-sama kita berzikir. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bihi al-qulub wa tanfaridu bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamanu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Okey, seterusnya kita istighfar. Ada dalam buku saya kan, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Okey, kita selawat semua ada dalam buku saya. Allah. Siapa yang nak ambil lah? 21 ringgit aja kan? Lepas tu letak lagi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil asrar sayyidina wa maulana Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar bihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Okay, seterusnya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Okey, seterusnya doa taubat Nabi Adam 40 hari 40 malam. Adam berdoa dengan berdoa ini, akhirnya diterima oleh Allah. Tidak ambil Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menganiayai diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, nescaya pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini doa ini juga doa yang sangat bagus. Doa Nabi Yunus 40 hari 40 malam berada di dalam perut Nabi dalam perut ikan paus. Ikan paus tidak dapat menghadang jasadnya kerana hebatnya doa ini. Ada tanpa doa ini, nescaya Nabi Yunus alaihissalam hancur dimakan oleh ikan paus. Kerana hebatnya doa ini, sehingga tiga kegelapan laut, kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan laut, kegelapan malam, suaranya didengar sampai ke langit tujuh. Sehingga malaikat berkata, Ya Allah, aku pernah dengar suara ini, siapakah dia? Maka berkata Allah, itulah dia, doa kekasihku Yunus yang berada dalam keadaan kesusahan. Kalaulah dia tidak berdoa dan mengakui kesilapannya, nescaya dia masuk di dalam orang yang rugi. Sekejap kan? Ada confuse masalah jadual. Okey, seterusnya doa ni dia ada tiga perkara. Yang pertama, doa yang berkaitan dengan kita mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Yang kedua, kita mentakdiskan Allah daripada sifat kekurangan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah daripada sifat kelemahan dan sifat kekurangan. Yang ketiga, doa dan taubat kita kepada Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi sebab itulah doa ni sangat hebat. Jadi kalau boleh kita amalkan daripada sinilah, tak semestinya dekat Mekah, Madinah saja. Apatah lagi apabila kita berada dekat sana. Doa-doa ini semua adalah doa-doa yang maksud daripada Nabi.
Ada. Jadi doa-doa ni tuan-tuan boleh kita gunakan semasa kita tawaf, kita sa'i. Itu yang saya ajar kepada jemaah. Saya tak ajar doa yang pelik-pelik. Ya, saya tengah pusing. Saya ada program sekarang. Saya dah bincang dengan Cik Azmi. Saya dah bincang dengan Cik Azmi dah tukar. Saya tak dapat pada ini sekarang saya ada program. Saya ada di Kuala Lumpur sekarang. Dan dia bagi kepada Ustaz Asri. Dia buat kepada saya, dia tak pernah. Tajuk hari ini adalah tentang hukum haji sambungan. Tapi tajuk hari ini adalah tentang umrah, tentang aurat, tentang ziarah Madinah. Cik Asri sendiri bagi kepada saya. Saya bincang dengan dia. Bukan giliran saya hari ini. Jaduannya ada pada saya. Saya ada dalam program saya. Saya dah beritahu kepada Cik Asri pada awal tadi. Jadi doa ni kalau boleh kita amalkan sepanjang kita berada dekat Mekah, dekat Madinah, di Masjidil Haram, masa tawaf, masa di Mina dan seumpamanya. Okey, seterusnya Nabi SAW ajar kepada kita tiga perkara. Ada tiga perkara. Allahumma inni, ya Allah bantulah aku. Yang pertama apa dia? Lidah yang sentiasa berzikir. Ala zikrika, yang sentiasa berzikir kepada Engkau, yakni dengan lidah. Wa syukrika, bersyukur, yakni dengan apa bersyukur? Dengan hati. Kita ni kurang bersyukur. Tuan-tuan tengoklah sana, sampai dekat sana nanti mengindik-indik, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa Tuhan bagi aku sakit, kenapa lah dekat Mina ni macam ni bersesak-sesak, kenapa lah pengurusan yang teruk, kenapa lah macam ni. Sedangkan kita ni Tuhan dah bagi banyak nikmat kepada kita, dah jadi tetamu Allah. Patutkah kita sebagai tetamu Allah meringik-ringik tuan-tuan orang yang telah menjemput kita datang ke Mekah? Sebab ni faktor ni kurangnya berzikir dan kurangnya bersyukur. Hanya minta sahaja nikmat tapi kurang berzikir, kurang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan dapat memperbaiki amal ibadat dengan badan yang sihat. Tiga benda Nabi minta. Nabi ajar kepada kita. Lidah sentiasa berzikir, jangan bersembang nanti. Hati sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi, dan juga badan yang sihat dapat menyempurnakan amal ibadah. Okey, ikut saya sekali. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku agar sentiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadat kepadamu. Kemudian tuan-tuan, kadang-kadang orang jumpa saya, Ustaz, saya ni tak boleh pergi haji. Ustaz, kita orang tak berhaji kan? Dan saya kecamuk je, saya kata saya petugas pensyarah marah. Tak ada kepo Ustaz. Saya kata ni kepo paling besar. Baca kepo ni. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Dan akhir sekali jangan lupa baca doa. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lam tabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur, ampunkanlah dosa-dosa hamba, pekerjaan haji yang dipuji,
amalan soleh yang diterima, dan perniagaan yang tidak merugikan. Dan sepanjang kita berada dekat Mekah, baca doa ini lagi dan minta supaya Allah jauhkan kita daripada dibakar oleh api neraka. Allahumma inna haza harama haramuk wal balada baladuk wal amna amnuk faharrilni ala an-nar wa aminni min azabika yawma tab'asu ibadah. Ya Allah, tanah haram ini, tanah harammu, negeri ini, negerimu, keamanan ini, keamananmu, maka haramkanlah aku daripada api neraka, dan amankanlah aku di hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang berkaitan dengan rukun haji dan apakah perbezaan dengan wajib haji. Jadi termasuk di dalam rukun haji yang adalah niat haji. Dan apabila kita berniat, dia berkait dengan miqat, tempat di mana kita berniat. Dan sebelum daripada kita berniat, kita kena memakai pakaian ihram. Dan kemudian selepas daripada kita berniat, kita dah pakai pakaian ihram, kita pun bertolak pergi ke Arafah. Apakah maksud wukuf di Arafah, kawasan dia, syarat-syarat dia, dan seterusnya, dan tawaf. Itu 3 rukun hari ini berkaitan dengan rukun haji. Dan kita akan sambung lagi bab berkaitan dengan sa'i, berkaitan dengan apa lagi, sa'i apa semua sekali lah tuan-tuan. Sebab dia rukun haji ni ada berapa? Rukun haji ada 6. Niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, bercukur, berputih, tertib pada kebanyakan rukun. Tuan-tuan boleh tengok dia punya muka surat 26 buku saya. Kita akan guna dua-dua lah, slide rukun haji dan juga buku saya. Jadi apakah dimaksudkan dengan rukun haji? Dalam slide rukun haji dia kata rukun haji adalah perkara yang mesti dibuat oleh jemaah haji. Kalau jemaah haji tak buat rukun haji, haji tak sah. Haji tergantung, tak sempurna, dan masih lagi tertakluk dengan larangan-larangan ihram. Dan dalam buku saya, apakah yang dimaksudkan dengan istilah rukun di dalam haji? Rukun dalam ibadah haji adalah pekerjaan ataupun amalan asasi wajib dilakukan ketika mana mengerjakan haji. Dan jika tidak dilakukan salah satu daripada rukun-rukun haji, rukun haji tersebut tidak sah, sama ada ianya tidak dilakukan secara sengaja ataupun terlupa. Apakah amalan-amalan yang termasuk di dalam rukun-rukun haji? Ini niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, bercukur, berpunting, tertib pada kebanyakan rukun. Tak buat salah satu daripadanya, haji tak sah. Bahkan tergantung. Dan tengah-tengah saya bagi kursus tuan-tuan, dan berkaitan dengan tawaf. Waktu rehat, tiba-tiba seorang makcik umur 50-an datang jumpa saya, Ustaz, saya dah buat ibadah haji 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas. 20 tahun yang lepas. Buat ibadah haji 20 tahun yang lepas.
Waktu tu saya pergi ke Arafah, tiba-tiba sakit perut. Masuk bilik air, nak buang air, tiba-tiba keluar air. Dan bila bawa kepada ustazah kata, ya Allah, ada tangan, ada mata dah, tapi dah meninggal ustaz. Jadi saya tanya, ustazah macam mana nak buat? Ustazah kata tak boleh buat adanya. Jadi lepas ni jumpa dengan saya dah. Jadi waktu tu saya dah kelam kabut, tak ingat dah ustazah tu daripada maktab mana, tak tahu. Itulah masalahnya tuan-tuan. Kalau kita kadang-kadang yang tak haji kan dia ramai jemaah kan. Jadi kalau kita pergi dengan syarikat travel, kita senang follow up dia punya ustazah, kita boleh tanya dia, dan biasanya mereka akan follow up kita. Kalau tak haji kita lalu ramai, tak boleh nak salahkan mereka. Jadi sehinggalah kami berbalik macam tu lah. Jadi ustaz cerita tadi, hukum haji ni kalau tak sempurna, tak sah ibadat haji dan tergantung. Tapi macam mana saya dulu tak tawah pun ustaz. Saya balik macam tu, suami saya sempat habis, dia tawah, dia sa'i, dia cukup gunting. Tapi saya tak boleh nak tawah. Macam mana saya dalam keadaan nifas? Dah 20 tahun. Macam mana? Ustaz pun call Datuk Kamar. Datuk Kamar tu bekas bimbingan tabung haji. Dia sekali bagi khusus Ustaz tabung haji. Lalu kali Ustaz dah ada jawapan, tapi Ustaz nak keluarkan fatwa, dia takut salah. Ustaz tanya dia, jawapan sama. Kenapa tahlul sekarang? Tahlul sekarang tu adalah untuk melepaskan batal larangan ihram. 20 tahun dia bergelombang dengan larangan ihram. Dia bertahlul dan sembelih kambing, selesai pada haji tersebut. Tapi haji yang dia dapat pergi pada tahun ini, betul lah dia dapat pergi haji tahun ini pula, adalah qadha untuk 20 tahun yang pada, yang 20 tahun yang lepas. Itu yang saya sebut tadi. Dan pekerjaan haji ni, dan wajib haji ni, jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara-perkara rukun haji, haji tersebut tidak sah sama ada ianya tidak dilakukan secara sengaja atau terlupa. Dan tergantung dan kena potong balik begitu tuan-tuan. Dia beza dengan wajib haji. Wajib haji, kita tengok wajib haji dalam buku saya ni tuan-tuan, ada dalam buku saya ni wajib haji. Wajib haji bersurat apa? Kita tengok. Wajib haji ni. Wajib haji bersurat 44. Wajib haji pula adalah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mana mengerjakan haji. Jika tidak mengerjakan salah satu daripada haji tersebut tetap sah. Wajib haji kalau tak buat, haji tetap sah. Tapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Yang kedua, menanggung dosa. Kena dam apa lagi? Menanggung dosa tu, siapa nak jelaskan dosa? Kita pergi ke sana tuan-tuan, kita nak ampunkan dosa kita, tiba-tiba kita buat dosa. Buat apa? Pergi haji tujuannya adalah untuk mengampunkan dosa, tiba-tiba kita buat dosa. Dan tu tak apalah, seekor kambing tu kita boleh bayar kan. Tapi hak dosa, menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Maknanya rukun ni benda yang asal. Rukun solat, rukun puasa. Kalau tak buat tak sah. Dan tergantung. Wajib haji pula, kalau tertinggal sah haji, cuma dia kena bayar dan berdosa. Itu beza di antara rukun dengan wajib. Apa benda yang termasuk di dalam wajib-wajib haji? Kita sebut tadi tuan-tuan, niat haji. Itu masuk dalam rukun. Niat di mikot masuk dalam wajib. Maknanya kalau kita niat bukan dekat mikot, sah tak? Sah. Tapi wajib haji tak sempurna. Okey, berdosa dan dikenakan dam. Bermalam mabit di Musdalifah, bermalam mabit di Mina, sebelah kotak dan di kotak. Meninggalkan perkara larangan dalam ihram, melontar jamratul kubra, melontar di 33 jamrah pada hari tasyrik. Ini semua adalah termasuk di dalam wajib haji. Sekarang tuan-tuan, kita masuk di dalam rukun haji yang pertama, yakni berniat ihram. Jadi niat tuan-tuan, berniat haji ni tak boleh niat sekarang. Dia nak berniat haji ni tuan-tuan di dalam bulan haji. Bilakah bermulanya bulan haji? Dia panggil mikot zaman ni lah.
Itu musim haji. Musim haji yang bermula 1 Syawal. Sampailah sekali hari raya. Hari raya 10 hari bulan Zulhijjah, hari raya haji. Dalam tempoh 2 bulan, 10 hari ini, kalau kita tidak berniat ibadat haji, tak sah ibadat haji kita berniat di luar daripada itu. Dia hanya boleh kita berniat di dalam bulan ini sahaja. Last kali kita boleh berniat pagi sebelum daripada subuh, sebelum azan subuh boleh lagi. Siapa yang berniat 1 Syawal boleh. Dia panggil haji ifrad. Lama lah duduk dalam tanah ihram. Tapi biasanya jemaah haji kita ni kan, dia pergi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah kan. Dia pergi akhir-akhir dah bulan Zulqa'dah. Dia buat umrah tu. Lepas tu dia pun berniatlah ibadat haji pada 8 hari bulan. Besok pukul 9 bulan. Jadi sekejap je lah dia dalam tanah ihram haji. Itu dia panggil tamattu'. Begitulah tuan-tuan. Saya rekat. Kalau nak baca tuan-tuan lambat. Kemudian ini mikot tempat. Ini mikot masa untuk kita buat, untuk kita berniat ibadat haji. Mikot tempat pula, mikot untuk tempat untuk kita nak berniat ibadat haji. Jangan kita berniat dekat Malaysia ni, dekat Kalain. Kalau kita daripada Malaysia, kita naik kapal terbang tuan-tuan, kita akan berniat di atas kapal terbang. Bagi orang yang buat haji ifrad, dia akan berniat di Qaunul Manazil, di atas kapal terbang, sebelum kapal terbang mendarat. 1 jam sebelum kapal terbang mendarat. Atas kapal terbang. Macam kan tuan-tuan pergi umrah sekarang kan? Tuan-tuan pergi umrah daripada Malaysia, terus pergi ke Mekah. Di mana kita berniat? Atas kapal terbang ni, Qaunul Manazil. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dan tuan-tuan akan berniat ibadat haji di Biru Ali. Umrah pun di Biru Ali. Macam tu juga haji. Begitu nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Itu nampak ada. Sebab tuan-tuan pergi umrah kan? Dan kita nak berniat ibadat haji, dia bergantung kepada jenis-jenis haji. Di sana ada haji fardu, haji badal, haji sunat. Haji fardu adalah haji yang pertama kali tuan-tuan buat. Itu haji fardu. Kalau dah tuan-tuan pernah buat dulu ibadat haji, kali ni pergi kali yang kedua, dia panggil haji sunat dah. Haji badal ni adalah haji ganti. Haji ganti macam mana? Ganti yakni haji niyabah atau upah haji lah. Mak ayah kita yang sakit, yang dah mati, kita pun buatlah upah haji. Tahun lepas anak murid saya dia kerja dekat Petronas KLCC, engineer. Dia suami isteri dia engineer, tapi suami dia anak murid saya juga meninggal dunia. Jadi isteri dia pun Abi, dia panggil Abi saya. Abi boleh tak buat ibadah haji untuk suami saya? Kenapa pula? Awak baru kahwin je, suami dia meninggal, dah kena kanser hati. Dah anak murid saya juga tu. Abi, anak ambil berapa? Ayuh mana lah tu kamu? Nak ambil mama anak murid. Saya kata tahun lepas orang bagi kat saya 6,000. Tak apa, habis saya bagi 5,000 setengah. Tak paling kurang. Kalau Abi nak ambil lagi pun tak apa. Saya kata tak mau. Kenapa? Bagi setakat tu dah cukup. Kalau orang lain saya minta 10,000 lah. Tapi anak murid saya tak tenang nak ambil lebih-lebih tuan-tuan. Itu dipanggil ibadah haji ya tuan-tuan. Badal ni maksudnya ganti haji. Sebab tidak sempat melakukan ibadat haji semasa dia hidup. Meninggal dunia ataupun mak ayah kita dia sakit, tak ada harapan untuk sembuh. Kalau sembuh pun tak larat dah. Pergi haji umur dah 90 tahun, 70 tahun dah. Boleh lah ibadat haji. Begitu tuan-tuan. Dia panggil haji nazar. Haji nazar ni, aku kalau sihat tahun ni aku tak pergi haji. Jangan tuan-tuan mudah-mudah nazar. Kita nak pergi haji 10 tahun akan datang pun belum pasti lagi. Tiba-tiba suka-suka bernazar. Ada orang pergi ke pejabat tabung haji, tuan, saya nak pergi haji dah. Kenapa? Kita lupa portal. Saya dah bernazar. Mana boleh macam tu tuan bernazar, kami pula terpaksa ikut kehendak tuan. Tapi tu siapa nak tanggung dosa? Saya dah bernazar nak pergi haji, tuan nak tanggung. Adakah patut tuan-tuan kita bernazar semua orang yang tanggung? Haji kotak macam saya sebut tadi. Macam saya sebut tadi kan, dia dah buat ibadat haji, tapi dia jimuk isteri dia. Tak sempat nak habis musim haji dia jimuk tu. Kena bayar seekor unta. Tak mahal unta tuan-tuan, 12,000 je.
Yang kena bayarnya orang lelaki. Tak ada ya Ustaz, isteri saya yang bodoh saya kena bayar RM12,000. Pendayungnya ada pada kita. Itu jawapannya. Dan tahun depan kena kodok lagi. Kena pergi jumpa dengan buah haji buat rayuan. Kena pergi haji lagi. Dia panggil haji kodok lah. Yang kedua tuan-tuan, kita nak berniat ibadah haji, tengok pula jenis ibadah haji yang kita nak buat tadi. Ada haji tamattu', ada haji ifrad, ada haji qiran. Macam mana tu ustaz tu? Haji tamattu' lah, haji ifrad lah, haji qiran lah. Haji tamattu' ni senang je tuan-tuan. Haji tamattu' ni 80% jemaah kita suka buat haji tamattu'. Tamattu' ni maksudnya kita ni tuan-tuan sampai dekat Mekah, kita berniat umrah. Masuk melalui Qanun Manazil, kita niat umrah, buat umrah. 8 hari bulan barulah kita berniat untuk mengerjakan ibadah haji. 9 hari bulan kita wukuf. 10 hari bulan tuan-tuan kita menentang cukup bergunting. Selesai. Begitu. Jadi katakanlah tuan-tuan pergi ibadah haji, katakanlah pada 1 Zulhijjah. Dah 1 Zulhijjah. Nak tunggu 9 Zulhijjah ni, 8 Zulhijjah. Jadi nak tunggu 1 hingga 8 ni, tuan-tuan buat umrah terlebih dahulu. Sama ada umrah ni tuan-tuan buat, tuan-tuan masuk melalui Mekah, niat di Qanun Manazil, atau Bi'rul Ali. Sampai je buat umrah. Besok nak buat umrah, niat di mana? Tanah ni, Ji'rana. Macam tuan-tuan pergi buat umrah sekarang ni lah. Tak nak buat umrah, berzikir banyak-banyak, duduk dekat masjid, baca Al-Quran. Jangan kita terbunuh sangat nak buat umrah, sebab kita nak simpan tenaga kita ni untuk buat ibadah haji ni. Start 8 hari bulan. 8 hari bulan barulah kita akan berniat ibadah haji. Start niat haji lah. Tadi umrah kan? Jadi niat umrah macam mana? Ikut saya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Biasa kita niat dekat mana? Kalau kita daripada Malaysia, kalau mana sih? Dekat Kaabah terbang, sebelum Kaabah terbang mendarat. Kalau kita daripada Madinah, Bi'rul Ali. Tuan-tuan biasa pergi, tuan-tuan tahu kan? Sampai bila? 8 hari bulan. 8 hari bulan ni, kita pun tuan-tuan sebelum daripada niat, kita buatlah amalan-amalan sunat. Apa dia? Amalan sunatnya mandi, kerak kuku, cabut bulu hari-hari. Kemudian seterusnya solat, macam-macam lagi lah. Pakai ihram. Lepas tu niat ibadah haji. Apa tak? Macam mana niat ibadah haji? Tengok situ. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lepas tu kita pun pergi ke Arafah. Pergi ke Arafah tuan-tuan, pergi ke Arafah, duduk di Arafah. Macam tu lah ibadah haji. Dan pergi ke Arafah 9 hari bulan. Dan lepas tu 10 hari bulan pula, 10 Zulhijjah pula. 10 Zulhijjah ni kita berada dekat mana tu? Di Musdalifah. Dan Musdalifah, mabit di Musdalifah termasuk di dalam wajib haji. Wajib haji. Kemudian lepas daripada itu Mina pula. Sampai dekat Mina kita melontar jamrah. Jamrah Aqabah ataupun jamrah kubra. Jamrah Aqabah. Lepas tu kita pun tahallul, bercukur, bergunting. Bergunting masuk di dalam rukun. Ni masuk di dalam wajib. Kita macam tu. Lepas tu
Kita pun balik semula ke Mina. Balik ke Mina untuk kita mabit di sana sebelah 12 dan 13. Dan kita melontar hari yang sebelah 12 dan 13. Nah, lepas tu 14 hari bulan pula lah. Sebelah 12, 13 kan? Melontar 14 Zulhijjah pula kita pun balik ke bawah. Untuk apa? Tawaf. Ni tawaf, dia tawaf haji. Tidak akan cantik. Jadi masuk di dalam hukum ke wajib? Hukum. Senang je tuan-tuan. Lepas tawaf haji masuk di dalam hukum. Setelah kita tawaf, kita hukum, dia panggil tahlul yang kedua. Tak perlu bercukur dah tahlul yang kedua ni. Yang dimaksudkan tahlul yang kedua, yakni kita telah lepas kata larang ihram semua sekali. Dengan sebab kita bertahlul yang pertama, hak ni kita buat, hak ni semua ni 10 daripada 13. Patah larang ihram kita dah selesai. Tinggal lagi 3 berkaitan dengan cium, pegang tangan isteri, jimuk isteri, minta ambil bilik berkat. Dah selesai selepas daripada kita tawaf dan kita sa'i. Begitulah tuan-tuan. Senang dia ibadat haji. Jadi itulah gambaran ibadat haji kita tuan-tuan. Jadi kita dah selesai dia punya. Kita dah niatkan kan? Niat dah. Jadi haji ifrad pula macam mana? Tak dia haji tamattu. Haji ifrad pula macam mana? Haji ifrad pula macam mana? Haji ifrad macam ni tuan. Haji ifrad kita padan. Aku kopi. Haji ifrad ni macam ni. Saya galakkan tuan-tuan yang pertama kali buat ibadat haji yang berkilah-kilah minit lah. Biasa kalau pergi dengan travel ni, kita pergi lewat kan, buat haji ifrad cantik. Sebab mengikut Imam Syafi'i, kita haji ifrad yang paling afdal. Haji ifrad ni katakanlah kita bertolak pada 5 Zulhijjah. 5 Zulhijjah kan? 5 Zulhijjah. Jadi dekat Kala'i, apakah persiapan yang patut kita buat dekat Kala'i? Siapa yang patut kita buat dekat Kala'i? Dekat rumah lagi lah, dekat rumah adalah mandi, cabut bulu apa semua sekali. Ada mandi sunat ihram, mandi sunat musafir. Dan mandi sunat ihram pun boleh. Cuma jangan niat. Sebab kita nak sembahyang sunat ihram dekat Kala'i, dekat atas kapal terbang tak mungkin. Tak sempat. Ini bagi orang yang buat haji ifrad. Haji ifrad. Haji yang kedua kan. Dan lepas tu kita pun naik kapal terbang. Katakan kapal terbang tadi terus pergi ke Jeddah. Terus pergi ke Jeddah kan. Ini Jeddah. Kita akan melalui miqat. Qarnu manazil. Di sinilah kita akan berniat. Ini niat haji. Niat haji. Apa niat haji dia? Ikut saya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau kita daripada Malaysia, kita terus pergi ke Madinah. Di mana kita akan berniat? Kita daripada Malaysia mandi macam biasa, mandi sunat musafir, tapi tak perlu mandi ihram, tak payah. Sebab kita akan berada di Madinah 5 hari biasanya. Lepas 5 hari kita akan bertolak pergi ke Mekah. Di tengah-tengah kita akan berniat di Mekah. Bi'rul Ali dia panggil. Di sinilah kita akan berniat. Maknanya kita akan mandi sunat ihram. Mandi ihram dekat Madinah. Pakai ihram dekat Madinah. Kita akan solat sunat sini. Solat sunat. Yang kedua niat haji dekat sini. Ini haji ifrad. Niat dia macam mana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang masuk melalui Madinah. Yang ini bagi orang yang masuk melalui Mekah. Okey, apabila sampai dekat Mekah, dekat Jeddah, kita pun sampai pergi ke Mekah. Sampai ke Mekah.
Apakah amalan yang patut kita buat dekat sana? Orang yang buat haji tamattu', dia sampai dekat Mekah, dia pergi tawaf, dia buat umrah kan? Orang yang buat haji tamattu', dia buat umrah dulu. Dia tawaf umrah, dia sa'i umrah. Lepas tu dia bercukur berputih macam kita buat umrah sekali lah. Tahlul habis kan? Nak ambil bilik berkat pun boleh dah, apa semua sekali nak buat umrah, pergilah ke Tanah Ain pula esok, pergi ke Ji'rana pula esok. Sehinggalah 8 hari bulan barulah kita akan berniat ibadah haji. Tapi bagi orang yang buat haji ifrad, tuan-tuan, dia masuk ke Mekah, maka dia tawaf. Dia panggil tawaf kudum. Lepas tawaf kudum, dia boleh sa'i haji. Buat awal sa'i haji, yo. Lepas niat, ni niat rukun. Ni rukun pertama. Ni sa'i haji ni rukun yang keberapa boleh. Sa'i haji. Sebab sa'i haji ni boleh kita buat lepas daripada kita tawaf. Walaupun tawaf kudum, tawaf selamat datang je. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita tak tawaf kudum, kita tak boleh buat sa'i. Lepas ni sa'i tak payah buat tu. Tinggal tawaf haji je. Lepas daripada kita tawaf sa'i, jangan kita bercukur bergunting, kita ikut orang yang haji buat tamattu'. Jangan, sebab kita masih lagi dalam padanan ihram. Kita kena tunggulah tuan-tuan 10 hari bulan. Kita dah melontar jumrah Aqabah, barulah kita boleh bercukur bergunting begitu. Dan setelah kita tawaf, kita sa'i apa semua sekali, habislah kerja haji kita. Itulah orang yang buat haji ifrad ni, tuan-tuan. Jadi orang buat haji ifrad ni duduk lama dalam keadaan ihram. Jadi agak mencabar sedikit pekerjaan haji dia. Haji kiram pula. Okey, kita masuk haji kiram. Sebenarnya saya ada dia punya tu, tak sempat nak cari bateri dia. Haji kiram ni, tuan-tuan, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Waitul hajja wal umrata. Niat dulu sekali. Masuk saja Mekah melalui Kala'i di Qarnul Manazil atau melalui Madinah di Bi'ru Ali, terus saja berniat haji dan umrah serentak. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala, maka jadilah dia haji kiram. Adapun amalan dia sama seperti mana haji ifrad. Masuk ke Mekah, tuan-tuan, dia tawaf kudum. Dia boleh sa'i haji dan dia tidak boleh tanggal ke pakai ihram dia. Sehinggalah 8 hari bulan, kalau dia nak mandi sunat ihram boleh untuk dia pergi ke Arafah. Sama seperti mana orang lain pergi ke Arafah. 10 hari bulan dia dalam keadaan ihram, dia tak perlu niat dah, sebab dia niat dia atas kapal terbang dah. Buat haji dan umrah serentak. Macam tu kan. Itulah kaedahnya tuan-tuan orang buat haji kiram. Setengah pendapat menyatakan buat haji kiram ni lebih afdal. Okey, nampak tak perbezaan di antara 3 haji tu? Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan terus tanya kan. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram dengannya, kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Itulah haji kiram. Okey. Dia tidak tahlul. Buat umrah, masuk umrah. Dia selesai ibadat haji tu dapat umrah serentak. Jadi tahlul, dia tu tahlul haji, tahlul umrah. Tahlul haji, tahlul umrah. Masa dia bercukur gunting tu, dia dapat haji dan umrah serentak, dua sekali serentak. Cuma orang yang buat haji kiram dan haji tamattu' ni, dia kena bayar dan seekor kambing. Haji ifrad tak payah dan. Begitu je ada. Dan ada kaedah yang kedua, cara untuk kita mengerjakan haji apa? Haji kiram. Cara kedua dia kata berniat mengerjakan umrah. Yakni sama seperti mana kita masuk buat umrah. Yakni buat sama seperti mana haji tamattu'. Tetapi sebelum daripada tawaf, tiba-tiba dia datang dia sakit. Esok dah nak wukuf. Esok nak wukuf, tiba-tiba datang dia. Umrah dia buat. Last sekali hari ni aku nak buat umrah. Pergi ke Tanah Ain buat umrah. Sampai dekat hotel. Balik daripada Ji'rana, balik daripada Tanah Ain. Lain macam ni. Kamu tengok keluar dah. Perempuannya lah. Dah sampai masa. Macam mana ni esok? Aku kena pergi ke Arafah dah, 9 hari bulan dah. Khususnya bagi orang yang sakit, orang yang uzur dan orang yang datang di. Macam mana ni nak selesaikan? Sebab kalaulah dia dalam keadaan niat umrah, dia tak boleh niat ibadat haji. Sedangkan besok dah nak pergi wukuf dah.
Dan dia tahu bahawa apabila datang haid, seminggu pula barulah dia bersih. Macam mana nak selesaikan kes yang seperti ini? Kita ikut kaedah yang kedua. Orang perempuan kena ambil perhatian lah. Bagi yang suka buat umrah last minute, sedangkan dia tahu bahawa mungkin period dia akan datang, tiba-tiba memang betul datang period, ketika itu dia boleh ambil cara yang kedua sebelum daripada dia tawaf. Dia pun bertukar niat dia kepada ibadah haji. Lalu dia pun bertukar niat ibadah haji. Tadilah niat umrah, tapi tak sempat nak tawaf. Nah, hanya berniat saja umrah, tapi tak sempat nak tawaf, nak sa'i, bercukur, bergunting. Datang haji, maka dia boleh bertukar kepada niat haji. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, maka jadilah dia haji qiraan. Nampak tak? Nampak tak? Senang aja tuan-tuan. Jadilah dia haji qiraan. Begitu. Orang yang sakit macam tu ya. Tak boleh nak tawaf, tak boleh nak sa'i, bercukur, bergunting. Orang lelaki tak bukan saja orang perempuan, orang lelaki pun kena sakit. Maka jadilah dia haji qiraan. Itu dah tuan-tuan. Begitu tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah tengok slide lah. Saya dah cerita dah panjang lebar. Jadi sebelum daripada kita berniat tuan-tuan, kita kena pakai ihram. Inilah pakai ihram, semua tuan-tuan dah tahu semua lah. Bagi lelaki apa semua sekali lah. Dah, bagi lelaki saya tak payah cerita ni. Bagi selipar apa semua sekali. Selipar untuk orang lelaki, tuan-tuan pastikan 5 jari. Nah, tapi ada satu pendapat dia kata paling kurang 3 jari. Maknanya 3 kali jari kena nampak. Tak ada pendapat yang kata 2 jari, 1 jari. Paling kurang 3 jari. Maknanya kalau ada orang yang pakai selipar 2 jari dia tak nampak, ada pendapat tersebut. Tapi bagi kita elok 5 jari macam ni. Nampak depan. Yang belakang tuan-tuan tumit nampak. Jelas tak kira lah selipar macam mana sekalipun tuan-tuan. Wanita elok daripada bersolek, pastikan aurat terjaga tuan-tuan. Ini di antara amalan-amalan sebelum daripada kita melakukan sunat ihram. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku saya, muka surat berapa tu? Muka surat muka surat 28. Perhatian, dia kata terdapat sunat-sunat sebelum ihram: mengerak kuku, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari, mengandang misai, janggut, rambut, mandi sunat ihram. Lafaz mandi sunat ihram, nawaitul ghusla sunnatal ihram lillahi ta'ala, sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Jangan tambah 2 rakaat. Mandi mana ada 2 rakaat. Wanita dalam haid juga disunatkan mandi kerana tujuannya adalah untuk membersihkan diri, bukannya untuk mengangkat hadas, memakai minyak rambut, memakai bawang-bawang pada badan dan tidak pada pakaian ihram, memakai pakaian ihram berwarna putih, memakai pakaian ihram. Bagi lelaki, bagi wanita. Solat sunat ihram, letak balik. Usalli sunnatan ihram raka'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca al-ikhlas. Solat sunat ihram ini tidak boleh dilakukan pada 5 waktu. Seterusnya. Kemudian seterusnya lah perhatian untuk jemaah wanita. Seterusnya tak ada apa tu tuan-tuan. Okey, seterusnya kita pun talbiyah. Okey. Rukun haji jemaah haji yang melakukan haji tamattu' akan berniat. Tengok tuan-tuan kebanyakan daripada jemaah haji kita dia buat haji tamattu'. Jadi sampai dekat Mekah dia buat umrah. Bilakah dia akan berniat ibadah haji? Dia akan berniat ibadah haji pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari tarwiyah dia panggil. Ada hari 9 hari bulan tu hari Arafah. 8 hari bulan tu hari tarwiyah. Jemaah haji melakukan haji ifrad dan qiraan dikira masih lagi terpakai niat ihram yang dilafazkan di miqat ketika mana masuk ke Mekah, sama ada melalui Qanun Manazil ke ataupun Bi'rul Ali. Dan mereka akan bergerak bersama-sama jemaah haji tamattu' ke Arafah pada 8 Zulhijjah, yakni hari tarwiyah, tanpa perlu berniat haji semula. Seperti mana saya sebut tadi. Tuan-tuan, seterusnya kita masuk hukum yang kedua, hukum di Arafah. Apakah masuk hukum di Arafah? Hukum berarti kita berada di Arafah walaupun seketika, dalam sebarang keadaan seperti duduk ke, berbaring ke, tidur ke. Bermula daripada gelincir.
Jadi waktu ni sebenarnya adalah bermula daripada gelincir matahari masuk waktu zuhur kan. Sehinggalah walaupun seketika je. Sehinggalah waktu subuh besok. Antara waktu tersebut kita berada seketika je. Kita lalu pun tak apa dah. Misalnya pesakit, saya bawa pesakit tuan-tuan dengan ambulans lepas daripada zuhur, masuk luar macam tu lepas zuhur. Tu je tak boleh duduk lama. Pesakit ni duduk lama atas ambulans tu mati lah. Oksigen tak ada, apa tak ada. Dan kalau orang-orang yang hebat-hebat, menteri yang hebat naik helik betul-betul mati kan. Selesai dapatlah wukuf Arafah. Begitu je tuan-tuan sebenarnya. Tapi kita nak yang paling afdal. Yang paling afdalnya sebahagian siang, sebahagian malam. Gitu. Bermula daripada gelincir matahari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar waktu subuh. Jadi kita 8 hari bulan kita akan mandi. Bagi orang buat haji tamattu, dia akan mandi, buat persiapan daripada Mekah pergi ke Arafah. Dia akan bertolak malam. Bertolak malam tu besok 9 hari bulan. Jadi malam tu tuan-tuan kita dapat sembahyang tahajud, sembahyang subuh berjemaah. Pagi tu kita dapat sembahyang sunat duha, baca Yasin. Apa-apalah program-program pagi tu. Ready lah zuhur. Zuhur je masuk zuhur azan, kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Lepas tu sembahyang asar 4 rakaat. Sembahyang zuhur tamam 4 rakaat tanpa kosong. Sembahyang asar dalam waktu zuhur, jamak takdim. Lepas sembahyang zuhur, sembahyang asar. Lepas tu dengar khutbah. Sembahyang zuhur terus sembahyang asar. Dia panggil jamak takdim. Tamam tanpa kosong. Itu yang Nabi buat. Lepas tu kita baca khutbah. Lepas tu berzikir banyak-banyak. Sebab tu waktu paling afdal lepas daripada zuhur tu berzikir, berdoa, apa-apa doa. Doa yang paling baik sekali kata Nabi adalah doa yang aku dan para Nabi amalkan. Itulah dia doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau beri 1000 ke 2000 ke kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 ke. Ada doa masing-masing. Walaupun di sana ada ustaz yang membimbing kita, tapi kita mungkin ada doa dan zikir itu sendiri. Duduk di Arafah, kita pun sembahyang asar tak sembahyang dah. Lepas tu masuk waktu maghrib, kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Lepas tu sembahyang isyak 4 rakaat dalam waktu maghrib. Isyak 4 rakaat, jangan qasar. Maghrib mana boleh qasar? Takkan 1 rakaat setengah kan? Tak ada orang buat. Sembahyang maghrib 3 rakaat dan sembahyang asar dalam waktu maghrib. Lepas tu kita pun meninggalkan Arafah dalam keadaan tarbiyah, pergi ke Musdalifah. Sampai di Musdalifah tuan-tuan pukul 11 malam. Kena tunggu pertengahan malam. Pertengahan malam kat sana dia masuk pukul 11.45, 48 lebih kurang. Tunggu lah. Sampailah pukul 12, tak apa lah. Walaupun tuan-tuan duduk atas bak pun tak apa dah tuan-tuan. Dapat dah rukun ni, wajib haji ni, bermabit di Musdalifah. Jadi masukkan mabit di Musdalifah adalah kita berada di bumi Musdalifah. Walaupun dalam keadaan tidur ke berdiri ke, asalkan kita berada dekat sana. Lepas tu kita pun bertolak pergi ke Mina. Sampai dekat Mina terus kita menontak, kita bercukur bergunting. Dapatlah tahlil yang pertama. Seterusnya kita akan balik tidur di Mu'asir ataupun Mu'asir lah di tempat kita tu tuan-tuan. Ataupun kita balik ke Mekah. Bagi travel saya balik ke Mekah. Pulang alik lah sebelah 12 tu daripada Mekah. Dan kita balik ke Mekah ni kita boleh tawaf lah. Kalau kita balik awal, saya tak pasti Amani rasanya dia tawaf lewat rasanya tahun lepas. Dan Ustaz Wan buat tawaf lewat. Dia tak tawaf lewat sikit, sa'i lewat sikit. Tapi tengah syarikat tuan-tuan dia balik dia ke Mekah, malam tu terus dia tawaf. Subuh lepas raya tu selesai tawaf dan sa'i. Tinggal hanya bermabit di Mina sebelah 12 sahaja. Buat nafal awal. Dan gitulah. Inilah suasana dekat Arafah tuan-tuan. Ni kira ni pakej hebat ni tuan-tuan ni. Kalau macam ni selesa sangatlah. Jadi Nabi SAW bersabda Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah, yakni wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama, yang sangat penting. Barang siapa meninggalkannya maka tidak ada haji bagi. Jadi waktu wukuf yang paling afdal berwukuf sebahagian daripada 9 Zulhijjah dan sebahagian daripada malam 10 Zulhijjah kita berada dekat sana.
InsyaAllah apabila kita bertolak lepas daripada isyak tu tuan-tuan, kita akan dapat waktu wukuf yang paling afdal. Sebahagian siang kita dapat, sebahagian malam kita dapat. Saya ingat syarikat, mana-mana syarikat tabung haji pun dia buat benda ni tuan-tuan. Dah. Tuan-tuan, syarat-syarat, cuba tengok syarat-syarat sah hukum syarat-syarat sah hukum. Syarat sah hukum mesti berniat terlebih dahulu. Tak boleh kita hukum melainkan kita kena berniat. Kita dah berniat dah tadi. Dan sama ada tak berteruban ke, ataupun kita berniat pada 8 hari bulan. Yang kedua, dalam keadaan yang layak menunaikan ibadah haji. Dia tidak gila, dia tidak pengsan. Ada pesakit tu, saya tanya doktor pakar, doktor, ni pakcik ni dapat ibadah haji ke tak ni? Saya tengok dia ni pengsan ni daripada pagi sampai kalau kita nak balik dah lepas daripada Zuhur. Pukul 3 petang kita dah balik dah tuan-tuan. Saya jaga pesakit di hospital tabung haji tuan-tuan. Dia kemah pos untuk pesakit kan. Dah. Jadi lepas daripada Zuhur balik dah. Tak tunggu malam dah tuan-tuan. Tak tunggu waktu after dah. Doktor kata bagi kita cek, kita tengok dia punya alat lah. Tengok alat dia tu. Waktu ni dia sedar. Tapi semayang Zuhur, semayang asar tak tahu ke mana tuan-tuan. Tak boleh semayang asar. Dan setiap tahun ada jemaah haji kita yang tak dapat ibadah haji. Sebab tak macam mana dia balik pengsan di Arafah, sepanjang dia berada di Arafah dia pengsan, dia balik tak dapat ibadah haji ya. Ataupun dia gila. Jadi orang yang dalam keadaan gila, pengsan, mabuk, hilang akal, mana tak dapat ibadah haji ya. Tak dapat hukum dan berada di bumi Arafah walaupun seketika lah. Dan di antara amalan-amalan yang patut kita lakukan lah, perbanyakkanlah talbiyah, berdoa, berzikir, nanti tuan-tuan. Tak ada masa yang paling afdal melainkan kita berdoa, berzikir. Waktu di Arafah ni adalah waktu yang paling mustajab. Dan perbanyakkan doa, zikir kita kepada Allah SWT. Kadang-kadang tuan-tuan kita sebelum pergi ke Mekah, ada mak ayah kita dulu kalau doa tu tuan-tuan kena catat tu. Catat dalam buku kecil, dalam diary. Waktu tu lah tuan-tuan akan buka doa. Lepas daripada asar kan, asar kita dah semayang jamak taklim kan. Kita ambil pasangan kita bang, jomlah kita pergi berdoa. Disunatkan kita berdoa di lapan, tanah lapan. Biarlah badan kita terdetuk seketika. Waktu tengah hari tu, waktu petang tu tuan-tuan. Ambil pasangan kita pergi berdoa. Tapi pastikanlah abang tu bila berdoa tu, kita dengar takut doa pelik-pelik nanti. Tak kahwin seorang lagi tu apa ni kepala. Yang betul tuan-tuan. Dia ajak berdoa. Tiba-tiba dia kata jom kita ajak seorang lagi kawan. Kena kawan dia tu juga ada bini nombor 2. Dia tak cerita. Dia perancangan dia beritahu dah pada ustaz, saya ada bawa 2 orang bini ustaz. Tak apa aku. Tak ada. Kami dah memang dah rancang dah nak cerita perkara ni selepas balik haji. Belum sampai balik haji dah berperang dah kat sana. Perang dunia ketiga tuan-tuan, bukan perang dunia pertama kedua lagi tuan-tuan. Really itu ya Allah, dan duduk satu bilik. Patutlah minum ni baik sangat dengan aku, kena jadi madu aku ni. Tak tahu tuan-tuan. Lah ini bila berdoa di Arafah, ya Allah damaikanlah isteri-isteriku. Kali macam tak isi pertama ni. Berilah kebahagiaan kepada kami dunia akhirat. Ketika itulah dia istiharkan. Minah sebelah kamu ini yang duduk dengan kamu ini sepanjang duduk kat Mekah di kat Madinah adalah madu kamu. Terkejut kau tidak tahu. Dekat Arafah tu perang dunia, bukan sahaja ambil kerja haji. Berhati-hati tuan-tuan ni. Okey. Tuan-tuan, setelahnya rukun haji yang ketiga, tawaf. Kita kena lihat berapa 10 lagi, baru 10. Saya memang takut tak sempat nak cover ni, banyak sangat tajuk. Baru 1 rukun, baru 2 rukun, 4 lagi rukun. Tawaf. Tawaf ni tuan-tuan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, bermula daripada sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama mengikut syarat-syarat dia dan jenis-jenis tawaf. Tawaf kudum. Tawaf kudum yang mana tawaf kudum? Orang yang buat haji ifrah, tawaf kudum. Orang yang buat haji kiram, dia berniat dua sekali, tawaf kudum. Tawaf tahlul yang saya sebut tadi. Kalaulah dia tu tahu bahawa
dia telah terbatal ibadat haji dia kena bertahalul. Caranya adalah dengan dia bertawaf tahalul. Cukup bergunting, sembelih kambing, selesai kan? Tahun depan kena kodok balik. Tawaf tahiyatul bait, kita masuk ke Masjidil Haram. Bila-bila masa saja kita boleh tahiyatul bait. Seperti mana kita masuk ke masjid, kita disunatkan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Begitulah kita masuk ke Kaabah, disunatkan kita tawaf tahiyatul bait. Penghormatan bagi Masjidil Haram adalah dengan kita tawaf. Penghormatan kepada mana-mana masjid adalah dengan kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Apabila kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, bermakna kita sudah dianggap beriktikaf. Apabila kita sudah tawaf, bermakna sepanjang kita berada dekat sana walaupun batal wuduk, kita sudah dianggap sebagai kita beriktikaf di dalam masjid. Begitu tuan-tuan. Jadi sembahyang tawaf tu, tahiyatul bait, dia ganti kepada sembahyang sunat tahiyatul bait. Tawaf rukuk. Tawaf rukuk bagi haji lah. Yakni bagi orang yang sudah balik daripada Arafah. Maknanya orang yang balik daripada Arafah tu dia boleh tawaf lah tuan-tuan. Ataupun kalau tawaf rukuk bagi umrah ni adalah selepas daripada dia niat lah. Niat umrah kan. Niat umrah tawaf. Lepas tu sa'i. Kemudian tawaf sunat. Tawaf sunat ni dia hampir sama dengan tawaf tahiyatul bait. Dia tawaf sunat. Jadi maknanya kalau kita boleh niat tawaf sunat, kita boleh niat tahiyatul bait, ikut kita tuan-tuan. Tawaf nazar ni tak payahlah tuan-tuan. Sebab ada seorang hamba Allah, dia kata, "Ustaz, saya dah berniat dah Ustaz, kalau boleh pergi haji tahun ni saya nak tawaf 7 kali." Dia ingat kata tawaf 7 kali itu 7 keliling. 7 kali ni 7 kali 7 tuan-tuan, 49 kali tuan-tuan. Kita satu tawaf 7 kali pun dah pengsan dah. Sebab dia bernazar. Apa kena buat je kok? Tak, tidaklah serentak. Sikit-sikit pun tak apa. Ya dah. Tapi bila kita dah buat tawaf nazar, masa mana kita nak buat tawaf sunat? Masa mana kita nak buat tawaf umrah? Waktu pun dah pengsan tu. 7 kali umrah tu tuan-tuan. Siapa yang pergi ke Mekah buat 7 kali umrah tu? Siapa dia? Agak-agak. Kita musim umrah pun paling laju kita buat umrah 3 kali, 4 kali. Sampai ke 7 kali umrah. Tawaf wadah ni tawaf babai lah. Satu lagi tuan-tuan, mengikut muzakarah haji, sesiapa yang hendak meninggalkan Mekah, nak pergi ke Taif, nak pergi ke Jeddah, yang lebih daripada 2 marhalah dia kena tawaf wadah. Ramai sana. Kalau sakit uzur tak apa. Ya, kalau sakit uzur. Kalau pesakit kami bawa naik ambulans pakcik. Pakcik nampak tak Masjidil Haram? Tak nampak, tak nampak dia juga. Nampak. 2 kali dia pergi ke Masjidil Haram. Oh yang sakit tu. Pergi kali pertama buat haji tamattu kan, buat umrah kan. Kita yang tolak dia. Ataupun bagi kat pekerja lah. Kali yang kedua adalah buat haji. Kali yang ketiga tuan-tuan pergi lambai je Masjidil Haram. Buka bonik belakang ada ambulans lambai. Menangis dengan macam mana tuan-tuan. Okey, seterusnya lah. Tawaf sunat. Jenis-jenis tawaf. Tawaf sunat, tawaf wadah, tawaf nazar, tawaf tahiyatul bait. Kita dah sebut dah tadi tak payahlah. Syarat-syarat tawaf. Okey, pertama menutup aurat. Yang kedua suci daripada hadas besar, hadas kecil. Yang ketiga suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Yang keempat bermula dan berakhir pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf tu tawaf wadah ataupun tawaf sunat ataupun tawaf nazar ataupun tawaf qudum. Tapi kalau tawaf haji tak payah niat. Dia masuk dalam pakej saja aku mengerjakan ibadat haji lah. Kalau tawaf umrah pun tak payah niat. Sebab itu masuk dalam pakej tu lah. Mula-mula kita niat. Hak tawaf yang disunat, yang kena kita berniat ni tawaf ni. Tawaf wadah, tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf qudum.
Bila tawaf haji selepas daripada kita pukul 12 malam, pertengahan malam, pukul 11 apa dia sebut tadi. Sebelah 45 tak. Lepas daripada kita wukuf, kebetulan kalau kita balik ke Mekah, boleh tawaf. Tengok dah pukul 11, 48 lebih kurang. Pukul 12 senang, pukul 12. Lepas daripada pukul boleh, lepas tawaf boleh saling sekali. Balik ke Mina, duduk kat Mina, tinggal bodoh nak balik kat Mina je lah. Tak melontar kat Mina je. Tu je lah pekerjaan ibadah haji setelah kita tawaf kita sa'i. Banyak syarikat yang buat macam tu tuan-tuan, ataupun persendirian. Jadi kalau tawaf haji, dia tidak benarkan kita ni tuan-tuan buat sendiri. Dan kalau kita nak buat sendiri, kita kena tanggunglah kos. Sebab kita daripada Arafah nak pergi ke Musdalifah tu kan diatur semua. Daripada Musdalifah nak pergi ke Mina tu semua perjalanan diatur. Tiba-tiba kita nak keluar daripada kawasan, daripada apa yang telah ditetapkan. Kita kena tanggung sendirilah kalau belah buat apa-apa. Jadi elok kita ikut jemaah je tuan-tuan. Yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Dan seterusnya dilakukan di dalam Masjidil Haram. Ini masalahnya bagi jemaah yang sambil-sambil tawaf dia pegang Kaabah. Kenapa orang yang sedang tawaf dia pegang Kaabah batal? Kenapa orang yang sedang tawaf dia pijak di Syazwan? Syazwan tu Bing kan? Ataupun dia lalu shortcut Hijri Ismail tu. Kenapa batal tawaf tersebut? Sebab alasannya kita hendaklah tawaf di luar Masjidil Haram. Kalaulah kita tawaf, badan kita sedang memegang Kaabah, bermakna kita telah masuk sebahagian daripada badan kita di dalam Kaabah. Kalau kita shortcut melalui Hijri Ismail, bermakna kita tawaf di dalam Kaabah. Kalau kita meniti di Syazwan, bermakna badan kita sebahagiannya berada di dalam Kaabah. Itulah alasan dia kenapa pegang Kaabah batal. Tapi kalau tak sengaja tak apa. Ini bagi yang sengaja, sambil-sambil tawaf pegang peluk. Dia hanya boleh kita pegang peluk dua tempat aja. Apa dia? Mula-mula kita tawaf tu kita istilah penjuru Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, istilah macam ni. Asalnya istilah kita letak muka kita dekat Hajarul Aswad. Itu asal. Tak boleh kita angkat tangan, kita kucuk. Sampai ke penjuru sebelum daripada Hijri Ismail tu, sebelum daripada Hajarul Aswad dia panggil apa? Yamani, hukum Yamani. Itu juga disunatkan kepada kita istilah. Dan boleh kita pegang, waktu tak patah. Hanya dua tempat saja boleh kita pegang. Kita istilah yang tidak patah. Orang lain kalau kita sengaja pegang dalam keadaan kita tahu batal. Kalau tak tahu Ustaz, tak apa, dimaafkan Ustaz, saya dulu buat umrah, saya sambil-sambil pegang Kaabah. Tahu tak? Belajar tak? Tak tahu. Ada orang cerita, tak tahu. Tak efektif Okey. Mengekalkan niat tawaf. Apa maksud mengekalkan niat tawaf? Mengekalkan niat tawaf ni maksudnya kita diminta supaya sentiasa berdoa, supaya ikhlas, supaya khusyuk. Sambil main handphone lah tu, WhatsApp lah tu, selfie lah, dia akan lari fokus. Nabi kata tawaf itu seperti solat, cuma boleh cakap sikit-sikit. Janganlah pula ambil peluang bercakap sikit-sikit, buat video call, video apa, live apa dengan anak kita dekat keluarga kita kat kampung, tengok ya Allah Naomi sedang tawaf. Kali lama. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita bersama pasangan kita, cakap sikit-sikit tak apa, cepat-cepat sikit pegang kain bahagian atas. Jangan pegang bahagian bawah tuan-tuan, ada jati tu. Kita cabut tuan-tuan, depan orang malu. Ada. Kemudian cukup 7 kursi. Masa tawaf tu boleh sampai di penjuru tu boleh sampai di penjuru kan istilah maksud istilah ni kita berjabat tangan. Ismail sama sebab Hijri Ismail tu ada di sebahagian daripada dia boleh hanya dua tempat kan, Hajarul Aswad dengan hukum Yamani. Cukup 7 pusingan dengan yakin dan seterusnya. Yang ni saya rasa kena baca sendiri Keputusan muzakarah berkaitan dengan masalah sentuh laki perempuan.
Oleh itu, bagi masalah berbangkit, adakah batal wuduk di tanah suci bila bersentuh suami isteri, bersentuh lelaki perempuan yang halal nikah tanpa berlapis. Jadi keputusan muzakarah haji oleh itu boleh beralih daripada pendapat yang masyhur Syafi'i yang masyhur kepada pendapat Syafi'i yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan. Jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam keadaan musyaqqah dan hajat seperti kesesakan di tempat tawaf dan lain-lain. Maknanya dalam keadaan musyaqqah lah, dalam keadaan hajat, di mana hajat ni memang paksa bersesak. Dalam keadaan kita susah nak jaga, sama ada kita sendiri yang jaga, kalau kadang-kadang kita jaga, tapi itu orang lain pegang kita pula kan, suami isteri ke dan seumpama. Iyalah, kalau tidak tak habis dah tawah tuan-tuan. Kalau ikut mazhab lain memang tak batal. Mazhab lain tuan-tuan sentuh lagi perempuan selagi mana tak syahwat tak batal. Itu mazhab Hanafi. Boleh tak pegang pada mazhab Hanafi? Kita ni tuan-tuan selagi mana kita boleh ada pendapat Syafi'i, kita ambil pendapat Syafi'i dia orang kata. Tapi saya belajar kat Mesir. Belajar kat Mesir ni mazhab Hanafi sentuh lelaki perempuan dengan syahwat dia baru batal. Kalau mazhab Maliki lagi dahsyat. Yang dimaksudkan sentuh dalam ayat Al-Quran itu adalah jimuk, bersetubuh. Kata mazhab Maliki. Terlalu umum pula. Semua ada pendapat, tapi kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Di sana ada pendapat yang kedua. Ni kita ambil pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, di mana dalam keadaan musyaqqah, dalam keadaan susah nak jaga, dalam keadaan tidak ada syahwat tak batal. Ustaz, boleh tak saya amalkan pendapat ni dekat rumah? Kita pulang pada tuan-tuan, saya tak tahu mana. Bukunya dah ada. Saya cakap macam ni, Ustaz tu kata boleh. Jadi susah pula tuan-tuan. Tak payah. Kalau dulu kalau dulu memang macam tu. Muzakarah haji kita kena berniat kepada mazhab Hanafi. Kena basuh lebih kaki, kepala, macam tu kan. Jadi pendapat yang diguna pakai bahawa tidak batal wuduk sentuh suami, isteri, lelaki, perempuan tadi bukan saja dekat Kaabah, atau dalam hotel, kita dekat lapangan terbang, kita dekat Madinah. Sebab semuanya memerlukan kepada keadaan yang musyaqqah, yang menyusahkan kita. Dan itu semua tuan-tuan diguna pakai untuk tawaf, selagi mana wuduk kita tidak terbatal mengikut pendapat Syafi'i. Bukannya kerana terkentut ke, bukan kerana terkeluar najis ke, kerana masalah sentuh lagi perempuan je. Jadi tak batal tuan-tuan. Tak batal. Kat hotel pun tak apa. Bukan kita sengaja. Begitu. Kemudian seterusnya suci badan ni saya rasa tak payah disama kan. Ni tuan-tuan syarat sah tawaf ni. Mana kita start tawaf daripada sini. Boleh tak Ustaz kita tawaf 45 darjah daripada depan? Boleh. Kita juga boleh tawaf 45 darjah daripada belakang. Masa kita tawaf tu kita bacalah doa-doa yang Ustaz ajar tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Macam-macam doa boleh kita baca kan? Dan menjadikan Baitullah sebagai kita. Tuan-tuan tahu semua ni. Sebab tuan-tuan dah biasa buat umrah ni kan. Seterusnya sunat-sunat berjalan kaki. Jadi sekarang ni tahun lepas tuan-tuan istimewa semua tuan-tuan. Tahun lepas kita dah ada kereta gom budi tuan-tuan. Saya 3-4 kali Ustaz, saya nak belanja Ustaz naik kereta budi dengan kamu. Muslimat ni. Tapi dengan syarat Ustaz baca doa kuat-kuat untuk kami amin je. Boleh. Boleh. Jadi saya pun baca lah doa. Saya baca doa tadi ya tuan-tuan. Saya baca buku. Pusingan pertama baca doa ni, pusingan kedua
Dia orang nak baca pun tak reti. Lebih baik suruh saya baca je. Nah, satu kereta bogi tu tuan-tuan, berapa orang? 7 orang kan. Kadang 5 orang lah, 5 orang. Bayar baru apa 150 apa? Tak tahu hasilnya kan. Tengok bayar 2 hias orang je untuk saya. Orang seronok saya. Tak dapatlah pahala berjalan kaki. Sebab kita naik kenderaan. Dan skuter dah tak ada lah. Kis skuter tak adanya tuan-tuan. Kisnya jemaah kita juga laga tu Arab. Biasa merempik dekat Kuala Lumpur ni, merempik kat sana tuan-tuan. Ya Allah. Akhirnya tu Arab haramkan. Tak ada dah skuter. Semua naik bukit belakang sekarang ni dah. Tapi tuan-tuan, waktu kemuncak, sebenarnya naik bukit lebih teruk daripada kita tawaf biasa. Sebab nak pergi ke sana dah jam. Waktu solat nak pergi sana dia tutup jalan, kena pusing jauh. Dan kemudian kita kalau buat umrah kan, buat umrah malam. Buat umrah malam kita lepas daripada Isyak baru pergi ke Tanai'in kan. Balik daripada Tanai'in tuan-tuan dah pukul 10. Sampai dekat Mekah dah dekat pukul 11. Nak tunggu tu tuan-tuan pertukaran shift dia tu. Antara pukul 11 pukul 12 dia ada pertukaran shift dia. Penuh, kami tunggu sampai ke 1 jam duduk saja ni. Sampai mengantuk-mengantuk ni. Tahan duduk lagi ni. Bila dah sepatah wuduk ni, Allah payahnya nak kencing ni apa. Payahnya nak pergi ambil wuduk, nak pergi lari kencingnya ni Allah. Tengok-tengok kawan kita, ustaz, tunggu lagi ustaz. Kami dah siap dah tawaf dah sa'i. Orang lain tuan-tuan yang tawaf sa'i jalan kaki dah siap. Kita tunggu-tunggu dah mengantuk-mengantuk lagi. Kira ada tim makcik-makcik nak berani kita tadi lah. Ikan juga ni. Aduh. Sampai dekat hotel tuan-tuan pukul 3 pagi. Pukul 4 pagi dah subuh dah. Pengantuk bukan main lagi. Esok tak nak dah buat malam. Kalau nak belanja ustaz siang hari tak apa. Malam tak nak buat apa-apa. Kalau malam tuan-tuan lebih baik kita berjalan kaki. Sebab masalah tadi pertukaran. Kita kena cek juga pertukaran waktu dan waktu muncul. Kan? Nombor 2, iktibam, yakni bagi tawaf diri dengan sa'i. Lelaki disunatkan menampakkan bahu kanan. Itu panggilnya iktibam. Iktibam ni bagi tawaf yang ada sa'i selepas daripada itu. Kalau tawaf sunat tak ada iktibam. Tak payah duduk agak-agak. Tak payah duduk action nampak bahu kanan lah. Ini kita dekat kalah A dah nampak bahu kanan tu. Iktibam dia. Siapa ajar tu? Ustaz Nazri. Habis kosong. Tuan-tuan. Nombor 3, mengucuk Hajarul Aswad pada permulaan. Tak boleh kucuk, istilah angkat tangan. Lepas tu gantinya dengan kita kucuk tangan. Macam tu. Nombor 4, melakukan romlu, lagi-lagian. Jangan lagi 100 meter, tinggal bini pula, tinggal mak pula. Lagi-lagi satu tempat pun tak apa. So isteri dia pegang kain ihram ni kan, atas. Jangan pegang bawah. Pegang atas. Lagi ya. Saya nak lagi-lagi anak ni. Abang jangan laju lah. Okey. Ada yang lagi macam ni. Macam kubu-kubu. Nombor 5, istilah, yakni isyarat istilah ke arah Hajarul Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Sekali cukup dah. Sampai bertakbir, lalu mengucuk tapak tangan. Nombor 6, istilah, isyarat istilah ke arah hukum Yamani. Nah, kalau kita mampu pegang, boleh. Dan ganti daripada pegang tadi, dekat tangan aja. Rukun Yamani, yakni rukun tu maksudnya penjuru sebelum daripada Hajarul Aswad. Dan tidak perlu mengucuk tangan. Nombor 7, mualah berturut-turut. Tengah-tengah tawaf sakit tu, tengah-tengah tawaf minum air, tak dapatlah pahala mualah. Mualah tu betul-betul habiskan selesai tu. Nah, kita tengok tuan-tuan, wakil Indonesia tu, ya Allah, kuat semua dia dukung isteri dia. Tak isteri dia. Ibu sikit lagi ibu, mari pun saya dukung ibu. Jadi saya fikir, dia ni mazhab Syafi'i kan. Tapi sahih tuan-tuan, mana ada? Tak perlu wuduk kan. Dalam keadaan nifas pun tak apa. Apatah lagi kalau kita berpegang kepada pendapat yang kedua. Tidak batal wuduk dalam keadaan macam tu. Tapi dia sanggup dukung isteri dia. Udahlah, dia dah tua, dah umur 70 tahun. Dia dukung isteri dia.
Tuan-tuan tengok tak ada gambar seorang anak dia dukung mak dia tuan-tuan masuk tawaf. Oh, hebat tuan-tuan. Nombor 8, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Nombor 9, membaca Al-Quran. Zikir tak tinggi tuan-tuan. Tuan-tuan apa zikir kita? Mendirikan solat sunat tawaf. Sa'i tuan-tuan tak tahu. Solat sunat sa'i tuan-tuan. Jangan pula tuan-tuan lepas daripada sa'i tuan-tuan solat sunat sa'i. Tapi tu orang yang semai sunat sa'i tu, semai sunat tahajud pun, semai sunat apa-apa. Tapi tak perlulah kita semayang sunat di atas batu tu. Dia tidak ada semai sunat lepas daripada sa'i. Nah, semai sunat tahiyat masjid tak boleh dekat sa'i. Sebab dia sa'i tu bukan masjid. Sebab itulah orang yang uzur tuan-tuan, dia boleh berada kat situ. Jadi kesimpulannya, niat ihram adalah rukun pertama yang perlu dilakukan. Kan? Rukun di Arafah, pakaian ihram khusus sekali. Ini kita daripada Malaysia. Bagi sesiapa yang buat umrah ataupun buat haji tamattu' Haji tamattu' dia akan berniat di Qabrul Manazil dekat sini. Qabrul Manazil dekat sini. Atau Qabrul Ban ni tuan-tuan ya. Sebelum Qabrul Ban mendarat dekat Jeddah. Bagi orang daripada Malaysia yang pergi ke Madinah, dia nak masuk ke Mekah, dia akan berniat di Zulhulaifah atau Bi'rul Ali, di antara Madinah dengan Jeddah. Begitu. Kemudian yang kedua saya nak tunjuk tuan-tuan contoh masuknya waktu wukuf. Dulu masuknya waktu wukuf pukul 1, sekarang pukul 12 lebih. Katakanlah ini waktu wukuf ni, ini panggil waktu wukuf ni. Jadi waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu yang sangat kritikal untuk kita fokuskan dalam ibadat kita. Banyaklah zikir, banyaklah doa tuan-tuan. Bila dah pukul 7 petang, masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib ready untuk sembahyang maghrib, untuk sembahyang isyak. Biasanya kita akan makan malam tuan-tuan ni sebelum waktu maghrib. Dekat waktu maghrib itu kita akan makan malam dah. Sebab lepas maghrib dia tuan-tuan kita nak siap-siap nak tolak dah. Nak tinggal dah Arafah tuan-tuan Jadi waktu seperti ini tuan-tuan adalah waktu di mana kita nak ready untuk bertolak pergi ke Musdalifah tu. Dan waktu tersebut kita gunakanlah waktu untuk kita sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Sebelum kita bertolak pergi ke Musdalifah tuan-tuan. Jadi pada tahun lepas kami bertolak lepas daripada isyak tu, kami boleh tengoklah bergelimpang awam mati di tepi jalan. Banyak-banyak yang ditinggal macam tu aja. Kebanyakan yang mati di tepi jalan tu, yang ditinggalkan di antara Arafah dengan Musdalifah tu adalah yang pergi ikut package DIY. Jemaah kita, jemaah daripada Arab, jemaah daripada macam-macam Afrika tu. Masa dekat kami duduk di Arafah tu tuan-tuan, package yang saya bawa, saya baca khutbah package 85. Saya baca khutbah dan saya duduk di package paling buruk lagi. Package saya tuan-tuan bayar 70 lebih tuan-tuan. Package saya jaga package tersebut. Itu pun hilang tu aja tuan-tuan tebalnya tuan-tuan. Tapi masih lagi dalam keadaan berpagar. Kita ada bilik air, mari jemaah luar tuan-tuan serbu masuk. Padahal dah jaga. Kadang-kadang kita pun malu juga. Ustaz, tolonglah Ustaz, bagilah prioriti kepada kita. Kita nak bayar, kita nak keselesaan. Kalau macam ni Ustaz, jemaah lain, jemaah negara Arab masuk, kadang-kadang saya paksa kadang-kadang bercakap. Bila bercakap sedangkan waktu tu kita sedang wukuf di Arafah. Dalam masa yang sama kita kesian kepada diorang tuan-tuan yang datang dengan DIY itu tuan-tuan. Kebanyakan jemaah DIY itulah yang tidak ada tandah, yang tidak ada penginapan, yang tidak ada makanan. Kita bagi makanan pelipok-pelipok. Kita bagi kepada mereka makanan. Kita marah-marah kepada dia. Sedangkan waktu itu kita sedang wukuf. Lepas daripada kita marah-marah, lepas daripada isyak kita tengok penyimpangan mati di tepi jalan. Kita rasa menyesal. Kita marah-marah tak. Kita marah tu sebab kita nak jaga kebajikan jemaah kita. Dia masuk cerobok, habis tandah jadi kotor. Tunggang-tunggik tandah pun ada tuan-tuan. Jaga tak boleh nak buat apa. Padahal di dalam kawasan pagar tu tuan-tuan. Itulah tuan-tuan suasana dekat sana. Jadi kita kena banyak sabar. Tempoh waktu untuk kita berurus sampai ke subuh besok aja tuan-tuan. Maknanya kalau berlaku kita bawa anak. Saya dah keluar istirahat Waktu tu kita berada di Musdalifah.
minta dengan ustaz cepat-cepat patah balik pergi ke Arafah. Sebab besok subuh kan sempat lagi untuk anak tadi dapat buku semula di Arafah. Dapat haji, anak tu tak payah buat ibadah haji dah bila dia besar nanti. Dapat haji palsu betul. Sebab dia datang waktu di mana sempat dia sebelum subuh 10 bulan Zulhijjah. Nampak tak? Itu penting saya nak tunjukkan sini. Dapat ibadah haji dah dia. Nabi sebut hari Arafah kan, Yaumul Arafah, Yaumul Hajjul Akbar, haji yang paling agung. Tahun ni siapa pergi haji tuan-tuan dapat haji besar, haji akbar. Sebab jatuh buku pada hari Jumaat. Yaumul Maghfirah Azum, hari ni hari yang paling Allah ampunkan dosa hamba-hamba. Tak ada satu hari yang Allah ampunkan dosanya melainkan hari ini. Yaumul Iqam minan Niran, hari di mana tuan-tuan Allah bebaskan hambanya daripada api neraka yang paling aman adalah pada hari Arafah. Itulah tuan-tuan, kalaulah kita berpeluang pergi ke sana, jangan abaikan 9 Zulhijjah tuan-tuan. Ini doa yang paling afdal. Nabi SAW sebut khairul doa, sebaik-baik doa adalah doa Yaumul Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Itulah dia doa yang aku dan para nabi min qabli sebelum daripada aku berdoa. Itulah dia doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bukan tak promosi apa-apa tuan-tuan, tapi masa kita haji tu saya tunjuklah di antara amalan yang boleh kita lakukan tuan-tuan. Di antaranya waktu malam tersebut bangun sembahyang tahajud dan berzikir. Saya sendiri yang ketuai yang bawa, sembahyang tahajud, zikir munajat, zikir-zikir yang kita bawa tadi lah. Ini sebagai contohnya zikir munajat bersama jemaah dan seterusnya lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita akan masuk kepada rukun haji yang seterusnya insyaAllah. Kita lihat dulu lah insyaAllah.